Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam hari Isnin. So you all semua jangan ada yang mandi blues. Sebab bila kita mulakan hari baru di minggu yang baru, so kita perlu lebih bersemangat daripada minggu-minggu yang lepas. Sebab satu yang saya rasa dia sepatutnya tak ada mandi blues. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kalau kita sebagai seorang Islam, pasti saya rasa ramai orang di antara kita yang sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa minta daripada Allah untuk jadikan kehidupan dia lebih baik. So biasanya ramai orang yang mana dia minta untuk jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau kita down, kalau kita rasa macam tak best, kalau kita rasa macam ada Monday blues kononnya, and then kenapa kita nak minta benda-benda yang macam tu? Okay. So pagi ni siapa yang tengah follow saya punya live pagi ni, saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan 3 langkah awal sebelum membeli rumah. Okay. So saya sekarang ni tengah drive. Saya jarang melalui traffic jam. Okay. Sebab sekarang ni saya tengah melalui traffic jam. Saya tak tahu pukul apa saya boleh sampai. So saya tengok masa ni nampak macam sesuai untuk saya nak buat live dengan anda semua, untuk saya nak kongsi. At least saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan apa yang sepatutnya anda semua nak kena buat. Okay. Muhammad Hafizuddin. Okay, thank you for information. Okay, insyaAllah saya akan sentiasa berkongsi dengan anda semua supaya anda semua dapat maklumat, dapat info, dapat salah satu perkara yang anda rasa macam nak kena buat macam ni dululah. Okay. So jangan lokek. Saya harap anda semua pun kongsikan juga video live saya ni, sesi live saya ni dengan kawan-kawan anda, supaya diorang pun sama-sama dapat input, dapat info apa yang diorang patut buat dulu. Sebab saya tak nak tekankan rumah apa yang nak kena beli. Okay. Sebab itu macam saya tak boleh buat pilihan untuk anda. Sebab pilihan tu sebenarnya anda yang kena buat. Saya boleh bagi cadangan, saya boleh bagi apa yang patut anda buat. Okay. So first of all, sebelum saya nak pergi lebih jauh lagi, so siapa yang follow live saya pagi ni, jangan lupa untuk share. Okay. Okay. So perkara pertama sekali, saya selalu tekankan benda ni. Saya ada juga buat posting, saya ada share saya punya video live sebelum ni. Saya ada buat posting secara bergambar supaya anda semua dapat faham dan dapat hadam, supaya anda semua dapat tahu, ataupun saya rasa mungkin dapat supaya lebih mudah faham apa yang saya nak sampaikan. Perkara pertama yang paling penting sekali untuk you all nak beli rumah, bukan rumah tu sendiri. Okay. So sekarang ni ramai orang yang mana dia pilih rumah dulu. Okay, dia tengok rumah. Okay, saya nak beli rumah ni, saya nak tengok rumah ni, saya rasa berkenan, saya rasa jatuh hati, saya rasa jatuh cinta nak beli rumah ni. So you call agent, you cakap kat dia, saya nak tengok rumah ni. So sometimes sekarang ni sorry. So sekarang ni agent pun dia nak bawa you orang tengok rumah, mesti ada nak bawa sebab you nak beli rumah. Okay. So tapi biasanya pihak agent ni ataupun pihak perunding hartanah ni, dia sangat-sangat tekankan bahawasanya yang you all ni dah pernah semak kelayakan ke belum. So ni point yang pertama. Cuba tulis sikit. Siapa yang tengah follow saya punya live ni, cuba tulis. Point yang pertama, step pertama yang perlu anda buat sebelum nak beli rumah, bukan pilih rumah. Sebenarnya step pertama adalah semak kelayakan. Once you dah semak kelayakan, you dah tahu berapa harga rumah yang sesuai dengan pendapatan you all sekarang, berapa harga rumah yang agak-agak okey untuk anda nak beli. Okay. So benda ni sangat-sangat penting. So ada yang tanya saya, macam mana nak semak kelayakan? Simple, sangat simple. Sebab apa? Cara yang paling susah dia adalah start kereta, pergi dekat bank mana-mana yang berdekatan dengan kawasan rumah ataupun berdekatan dengan kawasan tempat kerja you all. Okay.
So pergi jumpa dengan pegawai bank tu, bagi tahu kat dia, okay, ni payslip. Bagi tahu kat dia, saya nak beli rumah, tapi saya tak tahu berapa harga rumah yang sesuai, berapa harga rumah yang saya layak. So boleh tak tuan cadangkan kat saya berapa harga rumah yang sesuai dengan pendapatan saya sekarang? Okay, sangat-sangat penting. So pegawai bank ni dia tak makan orang tuan-tuan. Okay, dia tak makan orang sebab dia pun makan nasi. Kadang-kadang you all belanja lah dia makan roti canai dengan teh tarik. So dia akan cerita lagi lanjut. So sebenarnya bila pergi jumpa dengan pegawai bank, boleh tanya dia, boleh tanya dengan lebih lanjut. Tanya dia, saya punya gaji macam ni, saya punya komitmen macam ni. So saya nak beli rumah ni, saya nak tahu berapa harga rumah yang layak. Okay, so masalah dekat situ dah selesai. Sebab apa? Pihak bank dah bagi tahu dah. Oh, okay, cik hanya boleh beli rumah harga sekian. So sepatutnya boleh loan 90%. Kalau kata cik nak LP 100%, maybe boleh dapat, tapi saya tak boleh nak cakap kata pasti lulus. Okay, so benda tu sangat penting. So bila you dah pergi tanya dengan bank, at least saya punya pendapat, saya punya saranan, apa kata you all pergi tanya lebih kurang dalam 2 atau 3 bank. Sebab setiap bank dia punya guideline tak begitu sama. Walaupun dia ikut satu ketua, iaitu bank negara, tapi dia punya cara dia tengok customer tak sama. Setiap bank berbeza-beza. You cuba pergi bank A, bank B, bank C. Cuba spend satu hari, you pergi semak dulu dengan at least 2 atau 3 bank, untuk tanya, untuk tahu berapa harga rumah yang betul-betul layak, berapa financing yang saya boleh dapat. Saya boleh dapat ke 90%? Saya boleh dapat ke 100%? Okay, so dalam 5% MRTT ni macam mana? Saya umur sekarang ni macam ni, kalau saya beli rumah harga yang sekian, berapa MRTT yang saya boleh cover? MRTT ni tujuan untuk apa? Boleh tanya dengan pegawai bank. Dia tak makan orang tuan-tuan. Okay, tuan-tuan dan perempuan, jangan risau, dia tak makan orang sebab dia pun orang juga. So dia sangat berbesar hati bila you all dah pergi tanya dulu. Sebab dia tak nak bila you all dah prepare dokumen, dah bayar booking, suddenly masuk loan, tiba-tiba loan tu reject. Sebab memang tak layak untuk nak bagi pinjaman, untuk nak bagi pembiayaan. Okay, so benda tu sangat-sangat penting. Bila you dah semak kelayakan, ejen hartanah ataupun perunding hartanah ni sendiri pun dia dah seronok dah. Dia dah tanya dia, cik dah semak kelayakan? Dah, saya dah pergi bank A, B dan C. Tiga-tiga bank ni lebih kurang dia boleh bagi harga rumah yang saya boleh pinjam adalah macam ni. So dia pun dah senang hati. Maknanya you dah buat satu step ke depan. Dah semak kelayakan berapa harga rumah yang sesuai untuk you all nak beli. So dah mudah. Bila kita dah mudahkan tugas orang lain, kita dah mudahkan kerja orang lain, InsyaAllah Allah akan mudahkan kerja kita untuk nak beli rumah. Allah akan mudahkan urusan kita untuk beli rumah. Okay, so itu yang pertama. Kalau kata you all macam tak ada masa lah nak pergi semak kelayakan dekat banker, why not you boleh tanya je dengan perunding hartanah tu. You tanya je dengan ejen tu. Saya rasa dia orang pun ada masa, sebab dia orang pun mesti akan kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan cara semak kelayakan. So just share info dengan dia orang supaya dia orang pun boleh kongsikan berapa harga rumah yang sesuai, berapa harga rumah yang layak untuk anda beli. Okay, benda tu sangat-sangat penting. Bila you dah jumpa dengan banker ataupun you dah dapatkan khidmat nasihat daripada perunding hartanah, berapa harga rumah yang sesuai. So dalam masa yang sama, you kena tanya juga, apa lagi kos yang saya nak kena keluar. Saya nak kena keluar deposit. Kalau kata you tanya dengan banker, banker akan cerita habis-habisan insyaAllah. Ataupun you jumpa dengan perunding hartanah, dia akan cerita habis-habisan. Kalau dia tak cerita habis-habisan, you tanya dia. At least apa yang saya kongsikan pagi ni, you boleh tanya dengan perunding tu, you boleh tanya dengan ejen tu, setahu saya ada lagi kos-kos lain nak kena keluar. Apa kos tu so you boleh tanya. Sebab apa yang paling penting, sebab ramai orang bila nak beli rumah, dia cuma nampak dia cuma nampak deposit. Dia habis-habis dia nampak, okay, I kena bayar deposit 10%, saya kena bayar deposit 10%. Itu je dia nampak. Sebenarnya ada lagi kos lain yang nak kena bayar. You nak kena bayar kos peguam. Lepas tu you nak kena bayar kos penilai. Lepas tu yang keempat lah, sebab deposit, peguam, penilai. Yang keempat, yang standardnya you kena keluar lah kos untuk pindah rumah, masuk rumah baru, okay? So benda tu penting. Sebab at least bila you tahu apa kos yang you nak kena tanggung, you dah prepare duit tu, you dah sediakan deposit you. Okay,
So itu step yang pertama, semak kelayakan. Benda tu sangat-sangat penting. Sebab once you dah semak kelayakan, you takkan kecewa. You takkan rasa macam hati you dihiris oleh pisau. Sebab kadang-kadang kita rasa macam kita dah semangat nak beli sesuatu, suddenly kita pergi tengok, kita tak mampu nak beli benda tu. Okay, so benda tu tak best bila jadi macam tu. So sangat penting bila you semak dulu kelayakan, you bincang, you duduk yang you bincang dengan perunding hartanah tu, insyaAllah. Okay, semak kelayakan. Nombor 2, once you dah semak kelayakan, okay, bila you dah semak kelayakan, you dah tahu dah. Saya bagi satu contoh amount. You dah tahu dah, okay, harga rumah yang sesuai untuk you beli adalah harga rumah yang 300,000 dan ke bawah. Maknanya you punya monthly installment you punya bayaran bulanan untuk rumah tu adalah lebih kurang dalam 1,500 sebulan. Okay, so you kena tengok dekat situ ada 2. Yang pertama adalah di antara saya punya perkataan adalah di antara layak versus mampu. Okay, layak versus mampu. Kenapa saya cakap macam tu? Ni yang best ni, sebab saya banyak benda yang saya nak kongsikan. Layak versus mampu. Betul, you pergi tanya banker, banker cakap, okay, cik boleh beli harga rumah 300,000 ke bawah, loan sekian-sekian macam ni apa semua, and then you punya monthly installment 1,500 sebulan. Okay, fine. So you rasa macam okay, dah best dah, saya dah boleh buat loan dah ni. Sebab harga rumah yang sesuai, harga rumah yang lepas untuk saya nak buat loan macam ni. So you dah nak pergi beli rumah. So you nampak dekat situ, you layak untuk buat loan sebanyak 300,000. You layak untuk buat loan bernilai 300,000 dan ke bawah. Maknanya you mampu untuk komit setiap bulan sebanyak 1,500 sebulan. Okay, fine, betul, you layak di mata bank. Versus mampu. Betul ke you mampu untuk komit setiap bulan sebanyak 1,500 sebulan? Benda tu sangat-sangat penting. Sebab di mata bank dia tak nampak mampu tu. Bank dia tak akan tanya you betul ke mampu. Sebab bank dia punya pengiraan adalah pengiraan. Dia akan based on calculation yang telah ditetapkan. Dia ada dia punya calculation dia akan ikut guideline tu. Dia kata, okay, cik layak untuk buat loan. Tapi dia tak tengok cik mampu untuk bayar financing ni selama 35 tahun. Sebab kemampuan untuk membayar financing ni adalah terletak pada diri masing-masing. Saya nak beli rumah, saya tengok harga rumah, and then saya rasa macam saya mampu untuk bayar. Sebab apa? Kita akan, apa yang saya nak cakap pasal mampu ni adalah, di mata bank you layak untuk bayar sebulan 1,500. Tapi bank tak tahu berapa you bayar bil estro, berapa you bayar you punya part perlindungan. Sebab saya pernah tekankan sebelum ni, once you nak buat sesuatu, you kena ada perlindungan diri, iaitu untuk life takaful. So might be you bayar 10% daripada you punya income. Okay, maksimum you kena bayar untuk perlindungan. Maksimum untuk you dapatkan perlindungan you adalah 10% daripada total income you all semua. Kalau lebih than that, kalau lebih daripada 10%, tolong review balik you punya perlindungan dengan takaful consultant. Okay, so betul ke you mampu? Bil estro you nak bayar, you nak kena bayar lagi you punya takaful. Lepas tu mungkin you ada cost of living yang lain-lain, minyak, yang mana pihak bank tak tampak, pihak bank tak tahu pun you nak kena cover semua benda tu. So benda ni sangat-sangat penting. Okay, so layak versus mampu. Sebab saya kalau nak kupas lebih lanjut berkenaan dengan mampu ni, banyak tuan-tuan. Okay, so at least apa yang saya nak kongsikan pagi ni, you all nampak serba sedikit berkenaan dengan layak versus mampu ni, supaya you nampak benda tu, aku mampu untuk bayar lepas tu. Okay, sebab you kena kira, you kena buat calculation sendiri. Lepas pihak bank kata, okay, saya layak untuk beli rumah ni, okay, tapi saya betul-betul mampu ke untuk bayar duit monthly installment rumah ni selepas daripada semua komitmen-komitmen yang saya ada. Komitmen-komitmen yang pihak bank tak nampak. Okay, komitmen daripada segi bil telefon, bil estro, perlindungan takaful, and then maybe you ada pelaburan yang tak ada dalam you punya komitmen yang pihak bank tak nampak. And then you punya cost of living yang lain-lain, minyak, tol, makan dan minum. Memang betul pihak bank dah tolak separuh ataupun sebahagian daripada situ, tapi might be you akan guna lebih daripada tu. Itu point yang kedua, layak versus mampu. Benda yang ketiga saya nak kongsikan pagi ni. Benda yang ketiga
adalah berkenaan dengan rumah tu sendiri. Rumah tu sendiri. Okay? Rumah tu sendiri. Sebab apa bila saya cakap berkenaan dengan rumah tu sendiri, you dah tahu dah harga rumah yang nak kena beli. Okay? So saya nampak dekat sini ada 2-3 orang yang tengah follow saya punya live. Kak Azlina Jaafar. Okay? Hai. Rumah tu sendiri. Sebab apa? Pihak bank dah cakap you boleh beli rumah 300,000. Tak ada masalah cik. So cik pergi carilah rumah 300,000 dan ke bawah. So bila you pergi tengok rumah tu, you kena tengok ada beberapa aspek yang you nak kena tengok rumah tu. Rumah tu betul-betul you nak beli, ataupun you nak beli rumah tu sebab you suka. You nak beli rumah tu sebab lokasi dia. You nak beli rumah tu sebab dia dah fully renovate. You nak beli rumah tu sebab you dapat a few rebate daripada pemaju. Sebab saya combine sekali. Sama ada you nak beli rumah under subsale ataupun you nak beli rumah under saya cakap under pemaju. Rumah ni you nak beli sebab ada rebate. Rumah ni you nak beli sebab pemaju kata nanti ke depan akan buat sekian. Nak buat itu, nak buat ini, nak buat itu. Dia cakap akan buat. Okay. Saya tak cakap kata pemaju tu tak betul. Saya cuma cakap kaji betul-betul. Okay. So you boleh buat pilihan. You buat pilihan yang tepat. You buat pilihan sebab apa? Bila kita nak beli rumah, kita nak bayar 35 tahun tuan-tuan. Kita nak bayar 30 tahun, kita nak bayar 35 tahun. Okay? Kita bukan nak bayar 3 tahun atau 5 tahun. Kita bukan beli kereta yang mana kita akan komit 5 tahun atau 9 tahun macam tu. Tapi sekarang kita nak beli rumah yang mana kita akan membayar rumah tu, di mana kita akan contribute untuk bayar rumah tu selama 35 tahun. So maknanya you kena buat pilihan yang sangat-sangat bukan susah, tapi perlu fikir masa yang panjang. Kena ambil masa sikit untuk memikirkan sama ada you betul-betul perlu rumah tu, ataupun you mungkin you boleh cari rumah lain yang mana lebih sesuai. Sebab tu saya cakap saya tak boleh nak bagi decision you nak beli rumah yang mana. Tapi saya cuma boleh cadangkan. Bila kita jumpa depan-depan, insya-Allah saya boleh bantu benda tu. Maksudnya daripada lokasi, daripada kewangan, daripada keperluan. Sebab ada setengah orang dia perlukan rumah yang kita gadet. Ada setengah orang dia perlukan rumah dia dekat dengan tadika, taska, sekolah. Sebab nak kena uruskan anak-anak dan sebagainya. Okay, ada setengah orang dia gadet sebab dia banyak keluar. Okay, so dia nak pastikan rumah dia selamat. Ada setengah orang dia suka rumah landed. Ada setengah orang suka rumah non-landed, mana apartment, kondo. Okay, servis apartment. Semua benda tu dia memainkan peranan. Bila you nak beli rumah yang non-landed, apartment, kondo, servis apartment, you kena bear in mind satu benda yang sangat-sangat penting. Sebab saya faham kalau orang yang di KL dia dah biasa benda tu. Tapi might be tempat-tempat lain dia ada macam 50-50. Nak kena bayar servis maintenance. Maintenance fee. So takut ramai orang dia tak tahu. Dia dah komit sebulan 1,500 untuk rumah tu. Suddenly pihak management kata okey cik kena bayar RM200 maintenance fee dia dah mula menggelabah sebab nak kena tambah lagi 200. So benda ni sangat-sangat penting. You kena ambil part, ambil tahu dan ambil berat. Okay. So saya rasa tu 3 poin yang sangat penting untuk saya nak kongsikan dengan anda semua pagi ni. So Alhamdulillah, macam selalu saya cakap, kalau kata saya buat live masa saya tengah drive ni, saya sangat suka. Sebab bila saya tengah buat live, tiba-tiba saya dah sampai tempat tu. Okay. So saya ulang balik, saya just recap balik apa yang saya kongsikan tadi mula-mula. Mungkin ada yang terlepas. So boleh tulis dekat komen. Okay. Benda yang pertama sekali, yang paling-paling penting, yang saya sangat-sangat concern adalah semak kelayakan. Tolong semak kelayakan. Okay. So ada yang nak semak kelayakan guna jumpa banker. Ada nak semak kelayakan tanya dengan ejen hartanah. Ataupun yang ketiga, nak semak kelayakan, cuba baca balik posting saya. Ada dekat bawah-bawah tu. Saya dah kongsikan dengan anda semua macam mana cara nak semak kelayakan. Just fill in the blank lah. So tukar balik gaji pokok berapa, komitmen you berapa, semua you isi balik dekat situ. You akan dapat jawapan dia. Okay. So semak kelayakan. Yang kedua, you kena fikir di antara layak versus mampu. So you layak beli rumah tu, tapi you betul-betul mampu ke untuk bayar rumah tu. Okay. Mungkin you perlu kurangkan sikit sebab untuk meet you punya kemampuan untuk bayar rumah tu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan hartanah tu sendiri, rumah tu sendiri, property tu itself.
you kena pilih, you kena buat decision atas banyak sebab untuk nak beli rumah ni. Okay, because of lokasi, because of dia punya kemudahan, because of dia punya jenis rumah, single story, double story, apartment, condo, service apartment. Banyak sangat jenis-jenis rumah ni. Double story semi-D, cluster, apa nama, bungalow. Okay, so banyak sebab. Banyak benda yang you nak kena pilih. You nak beli rumah ni sekali saja ke? You nak beli depan ni nanti nak beli rumah lagi ke? Okay, so benda ni saya hold, saya bagi anda fikir lepas anda tengok saya punya sesi live ni, supaya anda dapat satu perkara yang best, supaya anda dah rasa macam okey, betul lah nak kena fikir benda-benda ni. Okey, so saya rasa sampai situ dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti dengan saya kongsikan dengan anda semua perkara lain pula. Okey, so jangan lupa untuk share saya punya sesi live ni supaya ramai lagi orang dapat ilmu, orang dapat manfaat daripada apa yang kita share. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.